Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, khidmat dengan Nabi SAW 10 tahun. Nabi sampai di Madinah, mak dia Ummu Sulaim hantar dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Lama bersahabat dengan Nabi ni. Tapi dia pun tuan-tuan tu tara siapa? Tara Anas bin Malik radhiyallahu anhu tu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengharapkan esok ni masuk syurga, boleh berada bersama-sama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan Abu Bakar, dan bersama-sama dengan Umar radhiyallahu anhu. Macam mana nak boleh masuk syurga duduk dengan para sahabat ni tuan-tuan? Kunci dia satu, iaitu hak Nabi SAW sabdakan kepada satu orang yang mai tanya Nabi, bila kiamat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadran Allah Subhanahu wa taala malam ni tuan-tuan. Kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah terakhir tuan-tuan lah, sebelum menyambut PKP yang mula 12 tengah malam. Saya pun kuliah terakhir lah. Esok pagi tak ada cancel lah. Okey. Sebelum kita sambung hadis kita ni tuan-tuan, hadis berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Peluang sebenarnya tuan-tuan masa PKP ni, kita semayang di rumah. Kita semayang di rumah. Yang orang yang biasa semayang di masjid, menjadi kaki masjid orang sebut, tak payah sampai berebut, sampai itulah timbul tuduhan. Tapi tuduhan tu bagus sebenarnya tuan-tuan, dari satu sudut cuba ambil dari sudut positif. Maknanya orang kita ni dia ada semangat nak main masjid. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dia berebut. Tu selalu tengok hal negatif sangat, tengok yang positif. Sakit hati juga, tapi kita kena ubat hati kita ni dengan fikir yang positif. Maknanya masyarakat kita masih baik. Dia tak seronok tak main masjid ni, walaupun sembahyang Jumaat. Sembahyang lain tu dia malas lagi, tapi sembahyang Jumaat tu dia berasa rugi. Ini satu benda yang positif dalam masyarakat kita tuan-tuan. Kemudian masa PKP ni tuan-tuan, masa untuk kita mendidik anak-anak kita, mendidik isteri. Sebenarnya kalaulah kita tanya diri kita sendiri, berapa banyak yang kita didik anak kita? Banyaknya kalau ibu beletiak. Kita rasa macam kita mengajar, kita mendidik, mentarbiah, tapi banyak kita marah bila dia buat salah, tegur, beletiak lah yang banyaknya. Yang tu yang banyak. Tapi kita sendiri sebagai ayah, sebagai ibu, kita mengajar anak kita, kalau kita kira-kira balik, saya ingat tak banyak mana tuan-tuan. Jangan kata tuan-tuan, kami hadut ceramah sana sini ni, bila fikir balik, hak mengajar di rumah tak banyak mana tuan-tuan. Jadi masa PKP ni sebenarnya tuan-tuan ialah masa yang sangat-sangat berharga kalau kita pandai memanfaatkannya. Saya sendiri tuan-tuan
Bila kita PKP mula-mula dulu bulan 3 baru ni, masa tu tuan-tuan, saya rasa seronok pula duduk di rumah, sebab boleh mengajak anak-anak. Hak saya duduk mengajak ke orang tu tuan-tuan, kita mengajak di rumah anak-anak kita. Banyak juga kitab yang boleh khatam. 5 waktu salat berjamaah tuan-tuan, tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap kali lepas salat mengajak anak-anak. Saya berasa puas. Jadi esok pagi, mula subuh esok ni tuan-tuan, tuan-tuan kena plan dah. Daripada malam ni lah, fikir, bincang, kalau boleh bincang dengan orang perempuan kita, kalau boleh lah. Kalau tak boleh, kita sendiri kena fikir apa kita boleh buat tuan-tuan. Sebenarnya macam-macam cara kita boleh buat. Antaranya tuan-tuan pilihlah kitab-kitab mana yang mudah-mudah, yang dah diterjemah ke dalam bahasa Melayu ni. Baca, contohlah, saya bagi contoh kat tuan-tuan, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Sah-sah ahli masjid Syarifah Fatimah ni pakai ada belakang dah kon. Jadi baca tuan-tuan, tak banyak hadis dia, ada lebih kurang 415 hadis. Barangkali ada yang akan kita tak faham, tak sedap peduli tak faham 2-3 hadis tu, baca bagi habis. Kita akan jumpa bab-bab berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang di celah-celah itulah kita boleh sampaikan tarbiyah kepada anak-anak kita tuan-tuan. Daripada bab mula-mula sampailah nanti tuan-tuan tutup dengan bab mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita tuan-tuan 2 minggu ni boleh habis. Kalau tuan-tuan kemas betul-betul 2 minggu ni boleh habis kitab tu. Dan tuan-tuan akan rasa seronok bila berakhirnya PKP, tamatnya kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tak mesti hari-hari baca kitab tu, cemuih ke budak-budak tu lagi. Dalam YouTube ni tuan-tuan, berlama bahan-bahan yang bermanfaat. Tuan-tuan dengar dulu, ambil 5 minit, 10 minit, bahan-bahan yang mengajak anak-anak kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang sebelum ni kita tak tahu dia buat ataupun tidak tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan duk baca di masjid ni tiap-tiap malam lepas Isya, tuan-tuan baca suratul Mulk. Tuan-tuan search dalam YouTube, saya ingat dalam Facebook pun duk keluar dah, mungkin tuan-tuan dah copy dah. Tuan-tuan cari ceramah Syekh Ali Jabir yang baru meninggal dunia 2-3 hari baru ni tuan-tuan. Ghafarallahu lah, semoga Allah ampunkan beliau. Banyak saya dapat manfaat daripada ceramah-ceramah dia tuan-tuan. Dia cerita tentang fadilat baca surah Mulk, yang menyebabkan lepas tu tuan-tuan kita dengar, kita baca dah, tapi orang rumah kita tak baca, anak kita barangkali tak baca, tapi bagi dengar ceramah dia tuan-tuan, dia akan cerita sesuatu yang tuan-tuan akan rasa, tak sepatutnya aku tinggalkan membaca suratul Mulk walaupun bukan di masjid ni. Kan di masjid alhamdulillah lah kita duk main dah. Hak tak main ni, kadang-kadang ada kita miss, kita tak baca. Bila bagi dengar, insya-Allah kita akan buat. Bagi dia dengar isu hari Jumaat, saya ingat di antara ulama yang sangat menekankan supaya kita membanyakkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Jumaat, malam ni lah, dan hari Jumaat. Ali Jabir, dia cukup jaga yang tu tuan-tuan. Dan kata-kata dia tambah dia baru meninggal ni, tuan-tuan boleh rasa, kita rasa rugi hari Jumaat kita tidak memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan panjang pun, 3 minit, 4 minit, tapi ambil masa dalam tempoh PKP ni, didik anak-anak kita. Kita tak reti nak cari, suruh anak kita cari saat bahan. Pagi esok nak dengar, cari 5 minit cukup, 10 minit cukup. Tapi kita kena berperanan dalam rumah kita. Biarlah kita 2 orang ke 3 orang ke, tapi yang pentingnya musim PKP ini lah musim bagi saya yang kita rapat dengan ahli keluarga kita, dan kita boleh didik mereka. Kita yang didik, kita yang tarbiyah mereka tuan-tuan. Tiap-tiap hari 5 kali kita sembahyang dengan anak-anak kita. Hari lain susah, kalau waktu lain susah. Jadi cubalah yang boleh buat dalam masa-masa yang ada ni peluang. Walaupun kita tengok bala, kita tengok ini musibah Allah timpa, tapi di sebalik musibah tu ada
kebaikan yang boleh kita ambil kalau kita bijak mengatur di rumah kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan, malam ni kita sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma tuan-tuan, saya pun tak teringat ni tepat tang mana orang ingat. Sebab ada siapa catat hadis nombor orang ni? Ada tak siapa-siapa yang tercatat lah? Berapa? 34. Okey. Hadis yang ke-34. Saya baca dulu hadisnya tuan-tuan. Qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala haddatsana Umar ibn Sa'id an ibn Abi Mulaikah annahu sami'a Ibn Abbas yaqul wudi'a Umar ala saririhi fatakafanahu an-nas yad'una wa yusalluna qabla an yurfa' wa ana fihim falam yaru'ni illa rajulun akhidhun mankibi fa idza Ali ibn Abi Talib fatarahhama ala Umar wa qala ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka waymullah in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibayka wa hasibtu inni kuntu kathiran asma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Umar diletakkan di atas katilnya. Orang ramai mengerumuninya. Mereka mendoakan dan menyembahyangkannya sebelum dia diangkat. Aku dikejutkan oleh seseorang yang meletakkan tangannya di atas bahuku. Rupa-rupanya orang itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau memohon rahmat untuk Umar. Beliau berkata, tidak ada seorang pun yang aku suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti amalannya melainkan engkau. Demi Allah, aku mengharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan engkau bersama dua orang sahabatmu, kerana aku sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Aku Abu Bakar dan Umar masuk ke, aku Abu Bakar dan Umar keluar ke tempat sekian-sekian. Hadis yang ke-35. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid ibn Zurai' qala haddatsana Sa'id ibn Abi Arubah وقال لخليفة قال حدثنا محمد بن سواء وكهمس ابن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Baginda menghentakkan kakinya dan berkata, diamlah wahai bukit Uhud, sesungguhnya yang sedang berada di atas engkau ialah seorang Nabi, seorang Siddiq,
dan 2 orang syahid. Qala haddatsana Yahya ibnu Sulaiman, hadis 36. Qala haddatsani Ibnu Wahb qala haddatsani Umar huwa ibnu Muhammad anna Zaid ibn Aslam haddathahu an abihi qala sa'alani Ibnu Umar an ba'd sya'nihi ya'ni Umar fa akhbartuhu fa qala ma ra'aitu ahadan qat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hina qubida kana ajadda wa ajwada hatta intaha min Umar ibn al-Khattab. Zaid ibn Aslam menceritakan daripada ayahnya. Abdullah bin Umar bertanyaku tentang beberapa perkara berkaitan ayahnya, yaitu Sayyidina Umar. Aku pun memberitahunya. Dia seterusnya berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan urusannya dan lebih pemurah sehingga ke akhir hayatnya daripada Umar radhiyallahu anhu. Satu lagi lah kita baca tuan-tuan, hadis 37. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa madha a'dadta laha qala la shay' illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta. Qala Anas fama farihna bi syai'in farahna bi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Qala Anas fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Katanya, bila akan berlaku kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, apa yang engkau telah sediakan untuknya? Lelaki itu menjawab, tidak ada apa-apa melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas, kami sangat gembira dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas berkata lagi, aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Aku harap aku akan bersama dengan mereka kerana aku mencintai mereka, sekalipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Kuala 4 hadis ni tuan-tuan. Kalau nak syarah satu-satu ni tuan-tuan, memang lambatlah nak habis kitab kecil ni kan. Jadi saya baca cepat-cepat hadis-hadis ni. Sebahagian yang tak ada syarah tu saya harap dengan terjemahan yang cuba saya dan Tuan Syekh Ala sediakan ni mampulah untuk tuan-tuan faham dan boleh kita menghargai para sahabat ni setelah kita tahu kedudukan mereka. Dari para sahabat yang kita baca ni tuan-tuan, ialah sahabat-sahabat yang sebelum ni kita baca banyak ayat-ayat Quranul Karim tentang mereka ni, seperti ayat-ayat dalam surah Al-Fath yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama-sama dengannya, yakni para sahabat itulah. Depa ni Allah Subhanahu wa taala bagi beberapa sifat gambaran tentang kehidupan para sahabat tersebut. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi sama-sama mereka sesama umat Islam sangat berkasih sayang. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau kamu boleh tengok mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, generasi sahabat ni senantiasa rukuk dan sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka buat semua tu semata-mata nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, nak dapat tawaran ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka. Ni Allah sebut tentang para sahabat ni kan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajah mereka ada tanda. Kata mereka ni orang saleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, min atharis sujud, kerana kesan sujud, kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata, tuan-tuan, dzalika mathaluhum fit taurah. Gambaran tu bukan dalam Quran ni, bukan nak habaq kat kita ni, tapi nak bagi tahu kepada para sahabat dalam kitab Taurat dulu tu. Hak sifat-sifat tu ialah gambaran tentang para sahabat dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dalam kitab Injil Allah bagi lagi gambaran tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi salah seorang yang kita duk baca ni, tuan-tuan, hadis-hadis tadi tu ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana, tuan-tuan, bila tuan-tuan baca hadis terakhir tadi, tengok hak lah. Hadis yang ke-37 yang kita baca tadi. Hadis ni, tuan-tuan, nak tunjuk kat kita kenapa kita kena membaca sirah para sahabat, membaca fadilat dan kelebihan para sahabat. Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, tuan-tuan, khidmat dengan Nabi SAW 10 tahun. Nabi sampai di Madinah, mak dia Ummu Sulaim hantar dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Lama bersahabat dengan Nabi ni. Tapi dia pun, tuan-tuan, tu tara siapa? Tara Anas bin Malik radhiyallahu anhu tu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengharapkan esok ni masuk syurga, boleh berada bersama-sama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan Abu Bakar, dan bersama-sama dengan Umar radhiyallahu anhu. Macam mana nak boleh masuk syurga duduk dengan para sahabat ni, tuan-tuan? Kunci dia satu, iaitu hak Nabi SAW sabdakan kepada satu orang yang mai tanya Nabi bila kiamat. Iaitu bila Nabi SAW tanya dia kata dia tak ada apa persediaan. Tapi Nabi bagi satu kunci, dan kunci itulah yang difahami oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan kita pun kena ambil kunci itu. Yaitu kata-kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Siapa pun di kalangan kita ni, engkau akan dibangkitkan esok dan akan ditempatkan bersama-sama dengan orang yang kamu kasih dan kamu sayang. Kamu ada rasa sayang kat mereka. Zaman kita pada hari ni, tuan-tuan, orang tak kenal dah sejarah para sahabat ni. Jangankan sejarah yang berlaku di zaman mereka, sejarah pembukaan Palestin, macam mana boleh berlaku? Yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Tu cerita macam mana Umar pi terima anak kunci Baitul Maqdis. Setelah dia tawan Baitul Maqdis, hari Jumaat tu dikumpulkan semua para sahabat, tentera-tentera Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bilal lah datang tu tuan-tuan, Bilal bin Rabah. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan, dia buat satu permintaan kepada Bilal bin Rabah, iaitu dia minta kepada Bilal untuk azan di Baitul Maqdis. Yang do azan di Masjid Nabawi siapa dia? Bilal bin Rabah lah. Yang naik azan atas bangunan Kaabah, atas binaan Kaabah hari Fathu Makkah, siapa tuan-tuan? Bilal bin Rabah lah juga. Jadi dia nak masjid ketiga yang paling penting dalam Islam ni selepas Masjidil Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, yang ketiganya Masjid Al-Aqsa setelah ditawan pada tahun 17 Hijrah. Dia nak orang tu ialah Bilal. Bilal tua dah pada masa tu. Bilal tak mau tuan-tuan. Bilal kata, aku tak pernah azan kepada siapa-siapa pun setelah Rasulullah wafat. Tapi bila Umar minta tuan-tuan, dia teragak-agak, dia tolak. 2-3 kali Umar minta, dia tolak. Sampai para sahabat main kumun minta juga kepada Bilal. Baru Bilal azan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan suasana pada hari itu tuan-tuan, azan tu tuan-tuan bukan sembarangan azan. Azan yang para sahabat pergi buka Baitul Maqdis tu baru 6 tahun berpisah dengan Nabi SAW. 6 tahun dah tak pernah dengar Bilal azan semasa hidup Nabi SAW dulu. Tuan-tuan bayang, dengar azan tu macam mana perasaan. Satu masjid, semua para sahabat yang ada tuan-tuan menangis teringat Nabi SAW. Cerita ni tak ada siapa nak cerita kat kita kalau kita tak baca. Tak ada dalam sukatan pelajaran di mana-mana sekolah di negara kita ni tuan-tuan. Nak baca cerita tentang pembukaan Qadisiyah, jatuhnya kerajaan Kisra. Bila perang Qadisiyah, lari Kisra, anak dia kena tawan. Sayyidina Umar bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah, anak dia 3 orang, bagi menikah dengan 3 orang sahabat Nabi. Salah seorangnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Cerita-cerita ni tuan-tuan kena diceritakan balik. Bila kita cerita balik, pertama kita dapat bersihkan nama baik para sahabat. Kalaulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni tuan-tuan, dia bermusuh dengan Sayyidina Ali, bermusuh dengan keluarga Rasulullah SAW, pasal apa dia boleh pergi bagi Syahr Banu, anak kepada Kisra ni, bagi menikah dengan Sayyidina Husain, yang daripada perkahwinan itulah akhirnya lahir keturunan yang Syiah tu. Kata itu imam-imam mereka tu. Ali Zainal Abidin anak hasil perkahwinan Sayyidina Husain dengan Syahr Banu, anak kepada Kisra tu tuan-tuan. Kalau kita baca tu kita akan nampak lah. Tapi cerita ni tak ada orang nak tolong cerita kat kita. Kita nak baca pun tak ada orang nak bagi galakkan saya tuan-tuan. Tuan-tuan carilah maklumat ni. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu ni tang mana nak cari. Bahasa Arab banyak tuan-tuan. Depa di Arab ni tuan-tuan, saya tengok rancangan TV Kuwait, ada seorang ulama muda lagi, nama Syekh Hasan Al-Husaini. Nah, tuan-tuan type nama dia, Hasan Al-Husaini. Tapi dalam bahasa Arab masalah dia. Tak tahulah aku ada hak dia terjemahkan. Tapi dia cerita tuan-tuan, dia ada silsilah di rancangan TV, tak panjang, 20 minit. Satu siri 20 minit, Barnamij Ayyami Abi Bakar. Hari ni program dia ialah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai dia wafat. Tu ada 20 siri, 20 minit. Tapi bila kita tengok ke semua tu tuan-tuan, kita akan rasa, ya Allah, kenapa aku tak tahu selama ni tuan-tuan tentang Abu Bakar ni.
Ada lagi Barnamij Ayyami Umar, kisah tentang Sayyidina Umar. Ada 29 siri cerita Sayyidina Umar. Baru kita tahu Fathu Baitul Maqdis, pembukaan kisah umat Islam macam mana boleh menang tawan Baitul Maqdis. Orang-orang Baitul Maqdis tak mau menyerahkan kunci itu kecuali khalifah. Kemudian pergi serang Mesir, pergi buka Mesir pula. Fathu Mesir di zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dulu kita baca hadis. Hadis ni hadis mimpi Nabi SAW. Hadis 31 kot. Hadis mimpi Nabi SAW. Nabi duduk di telaga, duduk cedok air. Mai Abu Bakar ambil. Bila mai ke Umar, Umar pegang-pegang yang nak cedok air tu, baldi yang nak cedok air tu berubah jadi besar. Lalu Umar cedok air ni tuan-tuan, sampai semua orang puas minum. Sampai pengembala-pengembala unta, pengembala kuda pakat berhenti unta pakai duk tang tu terus. Tak payah bicara air tang lain dah. Gambaran tentang zaman Sayyidina Umar ni, zaman yang sangat berkat. Orang masuk Islam ni tak tahu banyak mana tuan-tuan. Semua negara-negara yang saya sebut, Syam masuk Islam zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Palestin jatuh ke tangan umat Islam zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mesir yang arahkan Amr bin Al-As pergi buka negara Mesir, hantar beberapa sahabat lagi bantu Amr bin Al-As, ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Parsi tu, Iraq. Kalau Iran pun jatuh dah, tapi tak sempurna lagi. Zaman Sayyidina Osman baru disempurnakan kejatuhan Iran ke tangan umat Islam. Semua tu tuan-tuan berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila kita baca sejarah tu semua tuan-tuan, hadis-hadis ni bila kita baca tak payah syarah, kita akan faham terus. Contohnya kita balik pada hadis yang pertama tadi tuan-tuan. Hadis 34 tadi, iaitu bila hari Sayyidina Umar wafat. Umar dia mati kena tikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Nuh dia ni orang kafir, bukan orang Islam. Dia bila dia tahu hak tikam dia tu ialah orang Majusi bukan Islam, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana aku tidak dibunuh oleh orang Islam. Yang bunuh aku tu ialah orang kafir. Nah. Jadi pada ketika itu dalam hadis, dalam kisah athar kematian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ni, orang pakat menangislah. Seolah-olah umat Islam tidak pernah ditimpa musibah sebelum itu. Pakat menangis habis. Bayangkanlah zaman kegemilangan 12 tahun Sayyidina Umar bin Al-Khattab memerintah. Dan bulan ni tuan-tuan, kita duduk di bulan Jamadil Akhir ni. Hari ni berapa 8 hari bulan sekarang ni. Sayyidina Umar ni dia dilantik menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar mati pada 22 hari bulan Jamadil Akhir. Ni 8 kan, 8. Mana ada beberapa hari lagi hari Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sebelum Sayyidina Umar meninggal dunia, dia kena racun. Menurut setengah riwayat, Abu Bakar ni dia kena racun. Jadi bila dia ada rasa dia mungkin nak mati dah pada ketika itu, nak wafat, nak kembali jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia panggil beberapa orang sahabat. Dia suruh mereka pilih siapa yang akan menggantikan dia menjadi khalifah. Bila mereka pilih tuan-tuan, mereka bincang sama, mereka tak dapat keputusan yang mu'tamad. Akhirnya mereka masuk balik jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, suruh Abu Bakar yang pilih. Jadi Abu Bakar kata, kalau aku pilih, saat lagi hampa tak setuju pula. Tapi mereka nak dia juga yang pilih. Maka pada ketika itu dia bermesyuarat dengan beberapa orang sahabat, alam firat, dia panggil seorang-seorang. Dia panggil Abdul Rahman bin Auf. Di antara yang dia panggilnya ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia tanya Uthman, apa pendapat engkau terhadap Umar? Uthman setuju 100%. Bahkan Uthman kata,
sariratuhu, dalaman dia tu lebih baik daripada alaniyatuh, daripada hak kita nampak zahir ni kan. Setuju dengan Sayyidina Umar, tidak dibantah oleh sahabat. Jadi ketika itu barulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab memerintahkan Sayyidina Uthman tulis surat wasiat dia pelantikan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun ada juga para sahabat yang bila dengar ni risau, sebab Umar ni dia cengih tuan. Kita lah mana-mana pun nak naik menteri besar pun kita duk fikir siapa ni nak naik. Kita ada lah, tapi duk fikir kalau orang ni kita duk catur kan, kalau naik dia ni payah kira cengih, jenis tak boleh kira sama. Tak tentu tuan-tuan, kadang-kadang orang hak cengih-cengih ni, hak garang-garang ni, hak ni hak bawa kebaikan ni. Bila dia buat keputusan apa-apa tu dia tak kira, dia nak buat apa dia buat. Kadang-kadang hak tu lebih baik, macam hak berlaku kat Sayyidina Umar. Ada sahabat-sahabat yang risau, tapi bila Umar naik jadi khalifah tuan-tuan, memang bila Umar naik jadi khalifah, umat Islam dapat manfaat yang sangat-sangat banyak tuan-tuan pada zaman pemerintahan dia. Iaitu dia naik tu 23 hari bulan 22, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pas maghrib hari Isnin, hari Selasa 23 hari bulan Jamadil Akhir, maka naiklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah umat Islam yang mengambil gelaran Amirul Mukminin. Sebelum tu panggilan kepada Abu Bakar As-Siddiq ialah Khalifatu Rasulillah, ya Khalifata Rasulillah. Dia pakai gelaran khalifah. Umar tukar. Umar guna panggilan Amirul Mukminin, ketua kepada orang-orang mukmin. Jadi pada hari kematian Sayyidina Umar ni tuan-tuan, semua orang menangis lah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis terisak-isak. Tambah-tambah pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab hantar anak dia iaitu Abdullah bin Umar pergi minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk minta dia dimakamkan di sebelah kubur Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah ni duduk tengah menangis bila Abdullah pergi. Dia pesan pula kepada Abdullah, wahai Abdullah, nanti bila jumpa Aisyah jangan sebut aku ni Amirul Mukminin, sebab hari ni aku bukan Amirul Mukminin lagi dah. Habaq kata Umar minta izin untuk disemadikan di sebelah dua orang sahabatnya, iaitu Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia tak bagi, pilah kuburkan aku bersama-sama dengan orang-orang Islam, orang-orang mukmin di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Aisyah kata apa? Aisyah kata aku sebenarnya aku sediakan tempat tu untuk aku, tapi hari ni aku perkenankanlah permohonan, sebab tu bilik dia, rumah dia tuan-tuan. Nabi SAW bila wafat, tang mana Nabi SAW dikebumikan? Di tempat Nabi wafat tu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia kata ni rumah dia. Jadi pada ketika itulah dah diizinkan. Aisyah kata aku bagi tempat ni kepada Umar. Umar pun dibawa lah dalam cerita yang kita baca ni tuan-tuan. Jadi pada ketika ni tuan-tuan berlaku satu peristiwa. Peristiwa tu saya ikut azan dulu kan? Azan dulu, saya kita sambung hadis ni. Hal lain kalau tak ada syarah pun saya serah kat tuan-tuan lah insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
La haula. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey tuan-tuan. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang peristiwa hari itu. Satu peristiwa yang dia cerita, yang dengan cerita ni tuan-tuan kita boleh bersihkan sejarah yang menipu kita, yang menggambarkan perbalahan para sahabat ni tuan-tuan, dan membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Ruhama'u bainahum. Para sahabat ni saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antara satu sama lain. Iaitu ketika mana Abdullah bin Abbas kata aku duduk ada di situ, hadir ketika nak disemadikan jenazah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam keadaan dua ghalit tu tiba-tiba aku dikejutkan oleh seseorang yang datang, dia letak tangan di atas bau aku. Letak atas tangan di atas bau aku. Aku beralih tengok orang tu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tentu kena ingat cerita Ali ni tuan-tuan. Puak-puak karut ni, geng-geng sesat ni tuduh Sayyidina Umar ni bunuh Fatimah. Masa lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, depa tuduh Umar ni pi bakar rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sampai Fatimah radhiyallahu anha ni sampai keguguran anak dia. Patah tulang rusuk dia. Tiap-tiap tahun mereka raya hari tersebut, hari nak memperingati kekejaman Sayyidina Umar ni. Tapi bila kita baca cerita ni tuan-tuan dalam hadis Bukhari, kita baca cerita yang akan menafikan semua cerita-cerita karut dan bohong tu. Dia beralih sambil duk letak tangan tu dengar, duk kata rahimallahu alaika. Doa ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rahmatilah jenazah ini ya Allah. Doa baik kepadanya. Dia beralih tengok orang tu ialah Ali bin Abi Talib. Bahkan Sayyidina Ali bukan takat tu. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka. Dia kata demi Allah, tak ada dah selepas daripada engkau wahai Umar orang yang aku harap esok kalau aku mati amalan aku ni kalau boleh macam dengan amalan engkau ya Allah. Ya Umar. Dia harap ni, kalau tuan-tuan baca dalam syarah hadis Fathul Bari tuan-tuan, Ibnu Hajar kata apa? Wa fi hadzal kalam anna aliyan kana la ya'taqidu anna li ahadin amalan fi dhalika alwaqt afdal min amali Umar. Kata-kata yang keluar daripada mulut Sayyidina Ali ini menggambarkan bahawa Ali ini yakin dan percaya pada masa itu tidak ada orang yang amalannya lebih baik daripada amalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kira pahala kalau Umar ni dia tak buat apalah tuan-tuan. Dia harap dengan pahala-pahala yang ada dia buka kerana dia tertawannya negara Mesir. Pahala orang Mesir hari ini pun tuan-tuan tak habis makan dah dengan Sayyidina Umar tuan-tuan.
kerajaan Kisra jatuh dalam Fathul Futuh, dalam perang yang dia panggil perang Nahawan, lepas Qadisiyah. Hak tu pun makan tak habis tuan-tuan. Berapa ramai orang di Iraq tu masuk Islam zaman dia. Kerana apa? Kerana dia khalifah pada ketika itu. Jadi betul lah kata-kata Sayyidina Ali ni tuan-tuan. Kalaulah Ali ni benci kepada Abu Bakar, tak patut juga dia tak benci ke Umar kalau betul cerita. Kata Umar ni pergi bunuh bini dia, takkan dia tak benci kot bunuh bini dia. Buat macam-macam pengkhianatan kepada keluarga Nabi. Tak akan keluar punya kata-kata ni daripada mulut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebab tu bila kita baca kisah ni tuan-tuan, hari Sayyidina Umar mati, begitu punya perkataan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali, tutup semua cerita-cerita karut yang kita duk dengar yang dibawa oleh puak-puak Syiah laknatullah ni tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Ali kata apa lagi? In kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaik. Dia kata aku harap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat akan menempatkan engkau bersama-sama dengan dua orang sahabat engkau, iaitu Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Pasal apa? Dia kata sebabnya aku ni selalu duk dengar, sedia dengar Nabi SAW ni duk kata zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Sikit-sikit Nabi cerita kat kami, aku hari itu aku, Abu Bakar dan Umar, kami pi ke tempat sekian-sekian. Saat-saat lagi pula Nabi SAW bila jumpa dengan kami, Nabi cerita apa-apa, Nabi akan kata dakhaltu ana wa Abu Bakar, aku, Abu Bakar dan Umar masuk jumpa fulan bin fulan. Tahu-tahu saat lagi bila-bila pula Nabi akan cerita pula kat kami semua, wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Maknanya Nabi SAW ni tak berenggang dengan dua orang sahabat dia, iaitu Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ni. Jadi aku rasalah esok ni pasti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan engkau wahai Umar bersama dengan Nabi SAW dan Abu Bakar bersama dua orang sahabat engkau. Hadis ni cerita hak tu ya kat kita tuan-tuan. Waktu cerita hak Bukit Uhud tu, Bukit Uhud bergegar. Ingat kita cerita dah kot hari tu, Bukit Uhud ni dia bergegar tu bukan pasal apa, pasal gembira, seronok. Macam kita baca kisah Sa'ad bin Mu'adh mati tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'adh ni ketua kabilah Aus. Dia meninggal dunia, wafat syahid selepas peristiwa Bani Quraidah. Orang Islam menang dah dalam perang Khandaq. Kemudian Nabi SAW diarahkan oleh Jibril pergi serang pula Bani Quraidah. Bani Quraidah setelah dikepung akhirnya menyerah diri. Siapa yang jatuhkan hukuman? Sa'ad bin Mu'adh yang jatuhkan hukuman bunuh 700 orang. Orang Yahudi yang terlibat dalam peperangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khianat mereka kepada Nabi dalam perang Khandaq beberapa hari sebelum itu tuan-tuan. 700 orang mati. Dia yang jatuhkan hukuman tersebut. Lepas tu dia mati tuan-tuan. Syahid dalam Masjid Nabawi. Dia meninggal dalam Masjid Nabawi. Darah keluar balik. Dia meninggal dunia. Hari Sa'ad bin Mu'adh mati, meninggal dunia, wafat syahid ni tuan-tuan, Nabi kata ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala kerana kematian Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Ulama-ulama kata, pasal apa yang sampai bergegar ni? Arasy ni dibawa oleh para malaikat. Malaikat-malaikat ni kegembiraan, seronok. Sebab mati nak mai kat kita dah nanti ni. Macam itulah juga Bukit Uhud ni tuan-tuan, dia bergerak pasal apa? Seronok. Lepas tu Nabi kata diam. Ni tenang-tenang. Hak duk atas kamu ni siapa dia? Aku Nabi. As-Siddiq, Abu Bakar, dan dua orang syahid. Siapa dia? Umar dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tu para sahabat yang dijanjikan syurga yang kita sebut ni tuan-tuan. Lastnya hak terakhir tu tuan-tuan, kita ambil lah, biar kita berasa daripada hadis Anas radhiyallahu anhu ni, rasa nak baca cerita para sahabat, nak bagi rasa timbul sayang ni tuan-tuan, dia kena kenal, kena tahu apa sumbangan dia, apa jasa besar mereka ni, barulah dia akan mai rasa kasih dan sayang. Sebab apa? Sebab Anas bin Malik akhir dalam hadis ni dia sebut apa tuan-tuan, dia kata
فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. Aku sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan juga Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku harap aku akan esok di hari akhirat akan bersama-sama dengan depa ni, kerana aku ada rasa sayang, cinta kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, sekalipun aku ni kalau kira amalan tak boleh lawan mereka lah, tak sama dengan amalan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kita pun harap-harap tuan-tuan, kalau ada rasa sayang, rasa kasih kepada para sahabat ni, kut-kutlah Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, dan tentunya yang bersama dengan Abu Bakar dan Umar ni ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira takat itulah kot kuliah kita pada malam ini. Semoga kita dapat manfaat daripada hadis-hadis yang kita dengar ni tuan-tuan pada malam ni, athar tentang para sahabat, khususnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tolong tulis tuan-tuan, kok saya terlepas ni, terlupa nak tulis. Bulan depan tak tahu nak jadi lagu mana lagi. Jadi moga-moga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma arzuqna hubba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.